Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan bagi topik 4.2 struktur kearahan asas sains komputer tingkatan 3, iaitu untuk standard pembelajaran 4.2.6, iaitu yang terakhir sekali, menghasilkan atur cara yang melibatkan gabungan struktur kearahan bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Jadi kita lihat dalam contoh 4.19, iaitu kita akan menghasilkan atur cara yang menggunakan function dan prosedur bagi mengira peratus, untung, keuntungan dan juga kerugian. Jadi situasinya seperti dalam contoh tersebut, Tarmini ingin memilih satu atur cara bagi mengira peratus keuntungan dan kerugian barangan yang telah dijual oleh abangnya. Okay, dalam mata pelajaran matematik, Tarmini telah pun mempelajari rumus seperti dalam jadual 4.23, iaitu untung bersamaan dengan harga jualan ditolakkan dengan harga kos. Sementara rugi bersamaan dengan harga kos ditolakkan dengan harga jualan. Jadi peratus keuntungan bersamaan dengan untung dibahagikan dengan harga kos didarabkan dengan 1%. Sementara peratus kerugian bersamaan dengan rugi dibahagi dengan harga kos didarabkan dengan 100. Jadi Tarmini akan menggunakan rumus di atas dan mengaplikasikan fasa-fasa pembangunan atur cara yang telah dipelajari dalam bab 1. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, langkah pertama dalam fasa menganalisis masalah, kita sepatutnya menggunakan teknik leraian untuk memecahkan masalah mengikut peratus keuntungan dan kerugian, iaitu pada masalah-masalah yang kecil, seperti mendapatkan apakah yang perlu kita dapatkan, iaitu input, harga kos dan juga harga jualan daripada pengguna. Bagaimana proses pengiraannya, itu formula tersebut, keuntungan dan kerugian, dan serta cara memaparkan output yang sepadan. Itu adalah bahagian-bahagian kecil yang telah dileraikan untuk memudahkan proses pengukuran. Jadi dari fasa analisis masalah, terusnya diikuti dengan fasa reka bentuk atur cara, di mana dalam fasa reka bentuk atur cara, corak dan prinsip yang menghasilkan corak ini akan dikenal pasti. Okay? Dan rumus matematik yang digunakan juga akan diperlihatkan, akan digunakan, dan kedua-duanya menggunakan input yang sama. Apabila kita perhatikan coraknya, dia memerlukan input harga kos dan juga harga jualan. Dua input ni penting untuk mengira peratus untung dan peratus rugi. Jadi perbezaan antara harga jualan dan harga kos akan menentukan sama ada dia rugi ataupun untung. Okey. Di sini kita lihat berdasarkan maklumat yang diperolehi, kini Tarmini perlu menyediakan algoritma bagi atur cara mengira peratus keuntungan dan kerugian. Kemudian algoritma ni terjemahkan dalam bentuk prosedur kod dan juga carta alih. Jadi algoritma kita dah belajar dahulu. Tuliskan 1, 2, 3, 4. Lama dapatkan harga kos H1 dan harga jualan H2 daripada pengguna. Bandingkan nilai harga kos dengan harga jualan. Jika harga jualan sama dengan harga kos, papar mesej tiada keuntungan. Jika harga jualan lebih tinggi daripada harga kos, kira dan papar peratus keuntungan. Jika harga kos lebih tinggi daripada harga jualan, kira dan papar peratus kerugian. So itu algoritma dia. Okay, secara umum lah. Okay, belum dimasukkan lagi formula dan sebagainya. Okey, dari segi prosedur kod, barulah kita perjelaskan apakah formula yang terlibat. Kita mulakan dengan mula. Kemudian paparkan, masukkan harga kos RM. Setkan H1 sama dengan harga kos yang dimasukkan. Paparkan masuk harga jualan ringgit Malaysia. Setkan H2 sama dengan harga jualan yang dimasukkan. Jika H1 sama dengan H2, papar tiada keuntungan. Jika H2 lebih besar dari H1, kira peratus keuntungan, di mana peratus keuntungan sama dengan H2 tolak dengan H1 dibahagikan dengan H1, iaitu H1 ni adalah harga kos didarabkan dengan 100. Papar peratus keuntungan. Jika tidak, kira peratus kerugian. Terbalik saja, H1 tolak H2 dibahagikan dengan H1 didarabkan dengan 100. Papar peratus kerugian. Tamat jika dan akhir sekali tamat. Okey, itu secara ringkas prosedur kod untuk mengira keuntungan dan kerugian bagi Tarmini. Okey. Dan apabila kita meneliti algoritma tersebut, kita patut menghasilkan carta alih. Tetapi sebelum kita menghasilkan carta alih, kita dah belajar function dan prosedur untuk memudahkan proses pengukuran. Jadi sebelum kita buat carta alih,
okey, kita boleh permudahkan selukut terlebih dahulu. Jika algoritma dihasilkan dikaji semula, anda akan mendapati bahawa ada proses yang berulang kerana mempunyai corak yang sama. Sebagai contoh, proses memasukkan data mempunyai corak yang sama, iaitu meminta pengguna memasukkan data sebanyak 2 kali. Harga kos dan juga harga jualan. Okay, H1 harga kos, H2 harga jualan. Jadi, begitu juga dengan proses pengiraan, di mana pengiraan peratus keuntungan dan peratus kerugian mempunyai formula yang serupa dan kedua formula tersebut menggunakan data yang sama. Formula yang serupa tapi tak sama. Okey, keuntungan H2 tolak H1. Kerugian H1 tolak H2, tetapi input yang sama. So itu adalah kita mengenal pasti bagaimana kita nak memudahkan perselukut yang kita lukis tadi, yang kita tulis tadi. Okey. Dan daripada proses itu maka terhasillah perselukut-perselukut untuk function dan juga prosedur dan juga perselukut untuk atur cara utama. Okey. Di mana kalau kita lihat di sini function input pengguna, mula papar message input. Ini adalah untuk minta input daripada pengguna. Setkan harga sama dengan input pengguna, pulangkan harga, tamat. Okey. Kemudian prosedur kira peratus. Mula, kira peratus H2 tolak H1 bahagi H1 darab 100 jika peratus lebih besar daripada kosong, papar peratus keuntungan sama dengan dan peratus. Okey, jika tidak, jika peratus lebih kurang daripada kosong, papar peratus kerugian dan peratus nilai mutlak. Okey, digunakan kata nilai mutlak di sini kerana apa? Jika H1 tolak H2 bernilai negatif, maka negatif itu dibuang, tinggal nilai mutlak sahaja. Contoh negatif 10. Negatif tak nak, 10 sahaja. Sebab kita dah umumkan 10 ni sebagai peratus kerugian. Tamat jika dan tamat. Okay, itu adalah function dan prosedur yang kita telah leraikan supaya atur cara kita lebih kemas dan lebih pendek. Okey, ini pula adalah perselukut untuk atur cara utama dia. Mula, H1 panggil input pengguna masukkan harga kos. Dia akan panggil semula function ini, pengguna akan masukkan harga kos. Okey, H1 sama dengan harga kos. H2 panggil input pengguna, masukkan harga jualan. Okey, dia akan paparkan message input, dia akan masukkan harga jualan berapa. Dan kemudian jika H1 sama dengan H2, okey, papar tiada keuntungan. Kerana ini tidak ada dalam prosedur, jadi kita kena masukkan dalam atur cara utama. Jika tidak, okey, dia akan panggil prosedur kira peratus ini, kira peratus H1, H2, di mana H1 ni adalah nilai kos dan H2 adalah nilai jualan ataupun harga jualan. Okay, ini nampaknya lebih ringkas untuk menghasilkan atur cara yang ada function dan prosedur. Jadi, dalam fasa pengokodan kita dah ada algoritma yang awal, kemudian kita draft awal, kemudian kita permurnikan dia lagi. Kita menghasilkan algoritma perselukut yang kita pecahkan kepada perselukut secara utama, kemudian perselukut untuk function dan prosedur, dan kemudian kita masuk dalam fasa pengokodan. So, dalam fasa pengokodan kita kena kenal pasti dahulu apakah yang perlu kita uji daripada bebas ralat. Terlebih dahulu kita uji function input pengguna dahulu, kerana function input pengguna akan inputnya atau outputnya akan digunakan dalam input prosedur kira peratus, dan sekiranya prosedur kira peratus juga bebas ralat, barulah kita membangunkan ataupun kita menguji kod atur cara utama. Okey, itu dari segi fasa pengokodan. Okey, jadi kita lihat kat sini, setelah setiap pengokodan function input pengguna, kod arahan haruslah diuji supaya bebas ralat. Jadi untuk function kita dah belajar sebelum ini, mesti ada perkataan DEF, input pengguna, message input, print message input, harga sama dengan float input, di mana harga boleh jadi dalam bentuk perpuluhan, jadi kita declare dia sebagai float, dan return harga. Dia akan return berapakah harga yang dimasukkan. Okey. Jadi untuk menguji define function yang kita dah buat yang ini, kita kena masukkan sedikit arahan tambahan, iaitu arahan untuk pengguna masukkan nilai. Jadi kita letakkan sebagai H1 sama dengan input pengguna. Okay, input pengguna ni apa dia?
kita panggil balik define function input pengguna ni. Nampak? Sama tulisan dia di sini. Okay, dan kita masukkan harga kos RM. Teks dia lah. Okay, print H1. Okay, print H1. So, bila dia kita run yang ini, dia akan panggil semula input pengguna ini dan dia akan print H1 sama dengan harga tersebut 5.45. Sekiranya kita dapat bacaan yang seperti ini, maka define function yang kita buat ini bebas daripada ralat. Okey, seterusnya langkah yang kedua, kita akan uji pula prosedur untuk kira peratus. Okey, dan kita akan buat dia punya pengokodan dia, define kira peratus H1 H2 peratus H2 tolak H1 bahagi H1 darab 100. Okey, peratus sama dengan round peratus dalam kurungan 2. Maksudnya kita akan bundarkan nilai peratus tersebut kepada dua tempat puluhan. Okey, if peratus lebih besar daripada kosong, print keuntungan ialah peratus dan gabungkan dengan simbol peratus. Else, maksudnya jika nilai peratus itu negatif, kurang daripada kosong, okey, print kerugian ialah ABS. ABS adalah untuk kita dapatkan nilai absolute. Absolute ni nilai mutlak untuk peratus sahaja. Sebab dia dah nilai negatif, kita tak nak negatif dia, kita nak nilai dia sahaja. Jadi kita letak ABS dan peratus dan masukkan simbol peratus. Okey, kemudian kita seperti biasalah, kita cuba untuk kita uji dia, kita letakkan arahan kira peratus, kita masukkan nilai 2.53. Okey, so dia akan keluar keuntungan 20%. Kerana apa? Nilai kos lebih rendah daripada nilai jualan. Okey, yang ni masih lagi rugi untung. Ini nilai kos dia 2.75, nilai jualan 2.55, jadi dia akan rugi. Maksudnya akan keluar petan kerugian. Jadi maksudnya bila kita uji yang ni betul keluar macam ni, maka kita boleh sahkan bahawa prosedur ini telah pun bebas daripada ralat. Okay, setelah itu barulah kita kodekan dalam atur cara utama. Okey, kita type prosedur ni, kemudian kita akan kodekan atur cara utama, di mana H1 input pengguna, kita akan panggil semula input pengguna yang atas ni, masukkan harga kos. Kemudian H2 input pengguna, kita masukkan harga jualan pula. Okey, kemudian setelah dimasukkan itu, if H1 sama dengan H2, print tiada keuntungan, kerana ini tidak ada dalam prosedur, kita kena letak di luar. Okey, else kira peratus. Bila kira peratus maksudnya apa? Dia akan panggil prosedur kira peratus. Okey, masih ingat? Function mesti ada return, dia akan pulangkan nilai. Prosedur tidak ada kataan return, dia tidak pulangkan nilai. Jadi kita uji atur cara ini untuk beberapa kali, dan jika betul lah dia punya output sebegini, maka atur cara ini boleh diterima untuk menyelesaikan masalah termini tadi. Okey, so itu secara ringkas untuk pengukuran ini. Jadi cikgu minta anda type semula ini sebagai latihan di dalam Google Form menggunakan online GDB untuk Python online. Okey, untuk seterusnya, cikgu akan tunjukkan sedikit bagaimana anda boleh menaik arahan-arahan tersebut untuk projek-projek yang seterusnya. So, anda buka online Python online GDB. Okey, begitu. Dan pastikan anda menggunakan bahasa atau cara Python. Okey. Dan pertama sekali dia ada menggunakan function. So anda typekan def function input pengguna. Okey, define input pengguna. Okey, dalam kurungan message input. So yang ni anda boleh type apa sajalah, message input ke apa sebagainya di situ. Okey, jangan lupa
tanda noktah 2, noktah bertitik. Kemudian print message input. Okay, print message input. Dan kemudian harga sama dengan float. Okay, dalam kurungan input. Dan return harga. Okey, jika kita lihat di sini harga sama dengan float input dalam kurungan kosong, dikosongkan. Maksudnya dia akan merujuk kepada input yang akan dimasukkan oleh pengguna berdasarkan message input tersebut. Yang ini ada dalam atur cara utama tadi. Okey, yang kita dah discuss bincang tadi, di mana input kurungan kosong ni dia akan ambil input yang pengguna masukkan pada H1 dan juga H2. Ini adalah define input. Okey, seperti kita lihat tadi, untuk ini sebenarnya kita perlu uji kan. Kita ujikan dahulu. Jadi untuk uji, maka kita masukkan H1 sama dengan, kita panggil semula panggil semula define function tadi, masukkan harga cost RM. Okey, dan kemudian print H1, print dalam kurungan H1. Ini kena indentationnya ke sebelah sana lah. Okey, jadi kenapa kita buat begini? Untuk kita uji ni dahulu sebelum kita masukkan dia dalam atur cara utama. Bila kita nak uji, kita run. Syntax error, invalid syntax code. Okey, input pengguna masukkan harga. Memanglah salah ni, sepatutnya itu selepas ini. Okey, run. Okey, masukkan harga cost. Kata harga cost ni RM20, dan dia akan print 20 situ. Okey, nampak? Okey, betul lah. Maksudnya dia akan print H1, betul lah, RM20. Okey, print H1. Okey, seterusnya bila ni dah betul, ini kita padamkan. Tak perlulah, tadi untuk uji sahaja. Okey, ini kita padamkan. Kemudian kita teruskan dengan prosedur pula. Okey, prosedur kira peratus, iaitu define. Jadi biasakan amalkan sebelum ni cikgu pun lupa. Jadikan satu amalan. Pertama sekali masukkan tajuk dahulu. Okey, print dalam kurungan, apa dia? Perisian mengira peratus keuntungan atau kerugian. Okey, supaya bila kita run program ni, kita tahu ini adalah program untuk mengira ni. Okey, dan kemudian bila kita printkan ini sebagai tanda baris lah, jadikan dia sebagai satu habit lah. Okey, supaya nanti bila kita run program nampak lebih cantik. Okey, tajuk dia. Okey, kemudian di sini tadi kalau kita lihat ya, sebelum ni tadi, dia tak ada situ ya. Patutnya kita letak kat sini hashtag untuk beritahu ini adalah
function. Function input pengguna. Okey, function input pengguna. Okey. Kemudian teruskan yang ni pula, kita beritahu pada mana-mana pengatur cara bahawa ini adalah function untuk prosedur kira peratus. Prosedur kira peratus. Okey. Dia punya tu adalah define kira peratus. Okey, kira peratus dalam kurungan H1 dan koma H2. Jangan lupa 2 noktah bertindih. Okey, peratus sama dengan okey, H2 tolak H1 kemudian dibahagikan dengan H1 dan kemudian didarabkan dengan 100. Okey, itu untuk mengira peratus dia lah. Dan kemudian kita roundkan peratus. Peratus sama dengan ROUND, round peratus, koma 2 lah. Bikin 2 tempat pembelahan. Okay. Di sini kemudian kita gunakan arahan if if peratus lebih besar daripada kosong. Okay, jangan lupa 2 noktah bertindih. Print keuntungan ialah okey, koma, dia panggil semula peratus tu. Okey, peratus, koma, digabungkan dengan simbol peratus yang inilah, mana simbol ni? Okey, simbol peratus itu. Okey, bila kita copy yang nanti, okey, else, jadi else kena sebaris dengan if, else, jangan lupa noktah bertindih, 2 noktah bertindih, else. Okey, kita print kerugian pula. Kerugian ialah peratus. Okey, di sini kita tak nak nilai negatif, kita letakkan nilai ABS, absolute peratus. Okey, absolute peratus. Okey. Jadi untuk mengira yang ini, lupa, sepatutnya kita tak padam yang tadi tu ya. Tak perlu padam untuk kita uji tadi. Bila kita uji tadi sebab kita nak uji yang ni pula. Okey, H1 sama dengan okey, H1 sama dengan input pengguna masukkan harga kos. Okey, print dalam kurungan H1. Okey, kenapa kita nanti kita hanya boleh delete setelah kita uji kedua-dua ni. Okey, di sini kemudian untuk kita uji benda ni,
maka kita boleh letakkan kira peratus tu. Okay, kira peratus. Okay, kita masukkan nilai dia 2.5 dan 3. Okay. Kira peratus katakanlah 2.5 kosong, okay, koma 3.0. Okay, cuba run. Okay, indentation error, unindent does not match any outer. Mana? Dekat sini ya, indentation line 10. Tidak perlu ada indentation. Actually yang ni tak payah, sebenarnya tak payah ya. Tak payah sebab kita dah uji dah kan. Sorry ya, tak payah. Okay, teruskan dengan ni sebab dia kira peratus ni untuk kita uji dia. Okay, run. Keuntungan ialah 20%, betul? 20%. Okay, sini sebab apa? Kita menguji yang ni kita dah uji dah yang atas ni. Yang ni je kita perlu uji lagi. Jadi bila kita uji betul 2.5 3.0. Jadi kalau nak lebih ni tepat lagi, mungkin kita boleh uji yang bawah pula 2.5. Okay, run. Okay, kerugian adalah 0%. Okay, sama. Jadi maksudnya di sini function dan juga prosedur kita telah tepat, maka barulah kita pergi kepada atur cara utama. Jadi yang ni kita boleh buang dah. Ni kita buang, tadi kita nak uji sahaja benda tu. Jadi atur cara utama hashtag atur cara utama. Okay, H1 sama dengan input pengguna. Dia panggil balik input pengguna. Okay, dan kemudian masukkan teks dia, masukkan harga kos RM. Okay, dan kita boleh copy yang ini. Okay, ini adalah H2 pula. Masukkan harga kos. Ini adalah masukkan harga jualan. Okey. Dan kita masukkan juga arahan if jika H1 sama dengan H2. Jika H1 nilai dia sama dengan H2, okey, jangan lupa dua noktah bertindih, print tiada keuntungan. Tiada keuntungan. Else, okay, pastikan else sebaris dengan if, else kira peratus. Kira peratus. Okay, H1, H2. Di mana H1 adalah nilai input pengguna masukkan dan H2 nilai input pengguna, harga jualan yang pengguna masukkan. Okey, cuba kita run. Okey, masukkan harga kos. Katakan harga kos dia ialah 25. Masukkan harga jualan, katakan kita jual dia RM50. Masa keuntungan ialah 100%. Okey, maksudnya betul lah, keuntungan dia ialah 100%. Kerana kita jual kos RM25, kita jual RM50, maka kita akan dapat keuntungan 100%. So, jadi ini cara bagaimana kita membuat pengokodan di dalam menggunakan Python online. Okay, selamat menjawab soalan ini untuk minggu ini, dan merujuk kepada soalan yang ke-6 itu. Okey, di mana soalan ini? Soalan ni tak apalah, kita abaikan dululah yang ni ya. Teruskan kepada soalan ini, iaitu TP6. Pakcik Sairin
Okey, Pakcik Sairin menggunakan merupakan seorang pemilik kedai runcit di Kampung Paris, Kinabatangan. Selama ini urusan pembayaran kedai runcit ini diurus dan dicatat secara manual. So, anda ingin membantu Pakcik Sairin dengan membina satu atur cara supaya urusan pembayaran di kedai runcit ini lebih mudah. Atur cara yang dibina perlu yang beberapa function dan berguna. Okey, berikut menunjukkan paparan output yang perlu anda hasilkan. Jadi, berdasarkan berdasarkan atur cara yang kita dah buat ni, okey, dan juga panduan yang kita telah berikan. Pertama sekali anda kena bangunkan dahulu, anda kena fikirkan dahulu apakah function yang terlibat, dan sekiranya ada prosedur, apakah prosedur yang terlibat dalam menyelesaikan masalah Pakcik Sairin ini. Okey, di mana mula-mula sekali anda buat dulu prosedur kod macam cikgu buat mula tadi ya. Prosedur kod secara umum yang mengikut pengetahuan anda, buat dulu secara umum. Kemudian baru anda fikirkan untuk ringkaskan dia kepada menggunakan function dan prosedur jika ada. Kemudian barulah anda buat pengkodan menggunakan Python online seperti ini. Okay. Jadi yang penting di sini ialah apabila di print out kan, paparan ni mesti ada keluar macam ni. Okay, kalau cikgu berikan sedikit hint kedai runcit Pakcik Sairin, apakah output yang ada? Teruskan atau masukkan T untuk mendapatkan jumlah. Masukkan amount 7.7, teruskan atau masukkan T untuk mendapatkan jumlah. Masukkan amount 8.9, teruskan atau masukkan T untuk mendapatkan jumlah. Masukkan amount T. T maksudnya tidaklah. Jumlah belian RM16.60. Maksudnya di sini macam mesin kira-kira lah. Okey, masukkan amount pertama 7.7, masukkan amount kedua 8.9. Adakah amount lain? Tidak. Jadi dia akan jumlahkan 7.7 tambah 8.9 bersamaan dengan RM16.60. Okey, itu adalah di sini apa yang berulang kat sini. Yang berulang kat sini adalah input pengguna. Masukkan berapa kali. Ini boleh jadikan satu function. Okey, function meminta input pengguna, harga daripada pengguna. Okey, kemudian untuk yang utamanya, jumlah belian, di mana dia akan tambahkan semua jumlah belian yang ada yang dimasukkan oleh pengguna ini. Okey, kalau banyak-banyaklah. Okey, kemudian input daripada pengguna juga ialah apakah input yang diterima daripada pengguna. Contohnya jumlah belian RM16.60, pengguna berikan RM2,000. Mestilah ada baki dia kan. Jadi ini adalah input dia. Yang ini adalah yang ini adalah ulang balik semula. Yang ini adalah function dia untuk meminta input pengguna harga, mungkin lebih daripada 3 barang yang dia beli di kedai. Kemudian yang ini adalah jumlah belian yang masuk ke amount yang diterima. Ini pula adalah atur cara utama, iaitu formula untuk mengira jumlah belian dan juga amount yang pengguna masukkan. Okey, dan kemudian terima berapa, dan kemudian jumlah belian berapa. Ini adalah paparan output dia. Okey, dan baki berapa. So baki ni perlu dikira lah, masukkan dalam atur cara utama. Berapa kiranya? Contohnya RM60, RM50 tolak RM16.60 akan dapat RM33.40. Itu adalah dalam formula yang ada dalam atur cara utama. Okey. Dan kemudian terakhir sekali, dia tambah lagi, ada pulangkan pula. Okay, berapakah not duit kertas yang perlu dipulangkan berdasarkan nilai RM33.40 ini. Okey, bermula dengan RM20 berapa, RM10 berapa, RM1 berapa, dan sen berapa, 20 sen berapa. Okey, mungkin kamu kena tambah 10 sen ke, 20 sen ke, 5 sen ke. Okey, jadi ini adalah bahagian output dia. Sebelah kanan ada bahagian output dia, terima, jumlah belian, baki berapa, pulangkan, semua adalah output dia. Jangan lupa yang ada tanda asterisk ni, bintang-bintang banyak ni juga perlu di print seperti yang cikgu buat pada topik mula-mula sekali ni, pada tajuk awal ni, print. Okey, kena ada.
Okey, yang ini cikgu tak boleh nak bantu. Okey, anda perlu buat sendiri. Jika anda berjaya buat soalan ini, anda layak untuk diberikan TP6. Bukan semua orang boleh dapat TP6, hanya mereka yang terbaik sahaja boleh dapat TP6. Okey, so maafkan cikgu tidak boleh bantu anda. Anda perlu buat sendiri untuk mendapatkan TP6 bagi soalan ini. Okey, selamat menjawab.